Assalamualaikum, kami dari kumpulan 3. Tajuk kami pada kali ini adalah isu penyebaran ajaran sesat dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein On. Kumpulan kami terdiri daripada 8 ahli iaitu Assalamualaikum, nama saya ialah Muhammad Al-Himi bin Muhammad Nur, bernama kat matrik CN 210301. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahir bin Ismail, bernombor matrik AN 210129 dan saya daripada grup 3. Nama saya Nurfalil Hanis binti Kasim, nombor matrik AN 21003 daripada kumpulan 3. Nama Muhammad Firdaus bin Ashari, nombor matrik DW210042. Assalamualaikum. Nama saya Hakam Daniel bin Hassan Hafizi, nombor matrik AN 210110. Nama saya Nur Ain Syafiqah binti Tumin, nombor matriks AN 210076 dan saya daripada kumpulan 3. Nama saya Nur Syairah Nazira binti Muhammad Azan, memegang kad matrik AN 2100062. Saya Muhammad Hakim bin Abdul Razak, nombor matrik CN 210236. Pengenalan bagi isu penyebaran ajaran sesat di kalangan pelajar UTHM. Istilah ajaran sesat merupakan istilah yang lazim dan popular di kalangan masyarakat Malaysia. Selain daripada itu, istilah ajaran sesat juga terdapat makna lain iaitu ajaran sesat, pencemaran akidah, ajaran yang salah dan penyelewengan akidah. Dalam kajian ini terdapat beberapa pernyataan masalah yang telah dibincang oleh para pengkaji berkaitan isu penyebaran ajaran sesat dalam kalangan pelajar UTHM. Bagi objektif kajian, yang pertama mengenal pasti faktor-faktor penyebaran ajaran sesat dalam kalangan pelajar UTHM. Yang kedua, mengenal pasti sejauh manakah penyebaran ajaran sesat dalam kalangan pelajar UTHM. Dan yang terakhir, mengenal pasti langkah-langkah yang berpotensi untuk membanteras kegiatan penyebaran ajaran sesat di kalangan pelajar UTHM. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Reka bentuk kajian tinjauan atau survey ini merupakan kajian referensi yang dijalankan menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif yang dikumpul melalui kaedah borang soal selidik dan menggunakan kaedah analisis dokumen-dokumen lepas. Data yang diperolehi daripada kaedah-kaedah ini akan dianalisis dan dipersembahkan melalui statistik perihalian dan signifikasi. Keputusan daripada kajian yang dijalankan akan memberi kesimpulan terhadap isu penyebaran ajaran sesat yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar-pelajar Universiti Tun Hussein On di Malaysia. Kami menggunakan dua kaedah iaitu kaedah soal selidik dan kaedah analisis dokumen. Bagi kaedah soal selidik, kaedah yang digunakan ialah dengan menggunakan pengagihan borang soal selidik melalui Google Form. Dalam kajian ini, persepsi umum adalah dalam lingkungan 18 sehingga 23 tahun ke atas terhadap isu penyebaran ajaran sesat dalam kalangan para pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Bagi analisis dokumen, kajian metodologi secara kualitatif dibuat melalui pencarian sumber rujukan daripada internet, bahan ilmiah, kerautan akhbar dan jurnal bagi menguatkan lagi kajian ini. 23 tahun ke atas dan seterusnya. Hari ini saya akan membentangkan dapatan dan perbincangan untuk kajian kami. Jadi kami menerima sebanyak 142 respons untuk kajian ini. Jadi kita dapat lihat ramai pelajar perempuan yang menjawab responden ini dengan seramai 78 orang iaitu 55.6%. Manakala bagi pelajar lelaki pula seramai 64% yang menjawab responden ini dengan sebanyak 44.4%. Jadi yang seterusnya adalah umur. Seramai 47 orang responden yang berumur 18 hingga 20 tahun yang menjawab soalan kajian ini, iaitu sebanyak 33.1%, manakala 78 orang responden berumur 21 hingga 23 menjawab persoalan kajian ini. Seterusnya yang terakhir adalah 23 dan ke atas. Di sini kita dapat lihat sebanyak 11.3% yang menjawab persoalan ini. Jadi untuk data demografi kaum, seramai 71.8% yang responden yang menjawab ialah berbangsa Melayu, manakala sebanyak 16.9% berbangsa Cina dan diikuti dengan 9.9% daripada bangsa India dan lain-lain. Jadi yang terakhir ialah agama.
sebanyak 70.4% yang menjawab ialah beragama Islam dan sebanyak 11.3% yang menjawab adalah agama Buddha dan Kristian, dan Hindu dan lain-lain sebanyak 3.5%. Sekarang kita beralih ke faktor-faktor perkembangan ajaran sesat. Soalan yang pertama, adakah anda peka terdapat ajaran sesat yang berleluasa di kalangan kita? Jadi sebanyak 78.2% responden yang menjawab ya, manakala 21.8% yang menjawab tidak. Soalan yang seterusnya, terdapat para pelajar yang terjerumus dalam ajaran sesat. Jadi sebanyak 47.9% yang menjawab ya, manakala 23.2% yang menjawab tidak dan 28.9% yang menjawab kurang pasti. Sekarang kita beralih ke faktor yang seterusnya. Tekanan belajar merupakan salah satu penyebab pelajar mempelajari ajaran sesat. Jadi untuk penyataan ini, seramai 63 orang iaitu 44.4% yang bersetuju, manakala seramai 39 orang iaitu 27.5% yang tidak bersetuju, dan seramai 28.2% yang menjawab kurang pasti. Jadi soalan yang seterusnya adalah ajaran sesat yang anda pernah dengar atau kenal. Sebanyak 43% yang menjawab ajaran Ayah Pin, manakala sebanyak 20.4% yang menjawab ajaran black metal dan 22.5% yang menjawab ajaran Syiah, dan selebihnya yang menjawab Islam liberal, ajaran fahaman anti hadis dan semua di atas. Jadi kita ke persoalan kajian yang seterusnya. Pada pendapat anda, apakah penyebab para pelajar senang terjerumus ke dalam ajaran sesat? Jadi majoriti responden yang menjawab pengaruh agenda di dalam dunia media ini yang sebanyak 46.5% dan 23.9% yang menjawab tekanan akibat belajar. Seterusnya 19.7% yang menjawab pengaruh rakan sebaya, dan yang terakhir sekali adalah 9.9% ingin mencari ketenangan. Jadi persoalan kajian yang seterusnya adalah antara alat penyebar ajaran sesat di kalangan pelajar. Jadi cartapan menunjukkan bahawa 37.5% yang memilih social media, diikuti dengan 22.5% memilih program-program NGO luar, 26.1% yang memilih bawakan fahaman diri sendiri, dan yang terakhir sekali adalah ajakan rakan sebaya sebanyak 14.1%. Sekarang kita beralih kepada tahap seksi masyarakat terhadap isu penyebaran ajaran sesat di Malaysia. Jadi soalan yang pertama ialah penyebaran ajaran sesat ini berlaku semasa selepas masa pembelajaran. Jadi rajah ini menunjukkan peratusan responden yang paling tinggi menjawab adalah setuju iaitu 47.9%. Manakala peratusan yang paling rendah adalah tidak setuju sebanyak 2.8%. Soalan yang seterusnya ialah keinginan mencari ketenangan menyebabkan pelajar senang terikut dalam ajaran sesat ini. Jadi rajah ini menunjukkan responden yang paling tinggi adalah setuju iaitu 41.5%, diikuti dengan sangat setuju sebanyak 33.1%, manakala peratusan yang paling rendah ialah 2.8% iaitu sangat tidak setuju. Jadi seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya yang sering mengajak untuk turut serta dalam agenda ajaran sesat ini kononnya ingin kelihatan hebat. Untuk persoalan ini menunjukkan sebanyak 45.8% yang menjawab sangat setuju, manakala 0.7% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi persoalan kajian yang seterusnya ialah pengaruh media massa mengenai ajaran sesat yang dilihatkan sebagai ajaran yang benar mensasarkan para pelajar di jurusan tinggi. Jadi peratusan responden yang tertinggi ialah sangat setuju sebanyak 53.5%, diikuti dengan 31% iaitu setuju, manakala yang terendah ialah sangat tidak setuju iaitu 0.7%. Dan yang terakhir sekali ialah program-program NGO luar juga salah satu penyebab utama penyebaran ajaran sesat ini. Jadi sebanyak 48.6% yang menjawab sangat setuju, manakala peratusan terendah ialah sangat tidak setuju iaitu sebanyak 1.4%. Apa yang dapat kami simpul daripada kajian ini adalah terdapat pelbagai ajaran sesat yang wujud
Dan juga rakyat Malaysia perlu mendekatkan diri kepada Tuhan bagi mengelakkan diri daripada terjebak dengan ajaran sesat. Sebahagian besar juga, ajaran sesat yang muncul di negara kita hanya didasarkan pada nafsu semata-mata. Masyarakat Islam sewajarnya mengaplikasikan slogan "Kita Jaga Kita" yang semakin popular ketika pandemik ini dalam menjaga akidah sesama kita agar dapat mengajar rahmat dan keredaan Allah seterusnya menjadi umat yang terbaik di akhir zaman ini. Sekian daripada kami. Terima kasih.